Hai, jumpa saya lagi. Saya Zainul daripada Proton Petaling Jaya Riga Motors. Okey, macam baru-baru ni kita ada dengar Persona baru telah launching dengan new facelift. So, hari ni saya nak ceritakan berkenaan dengan kereta Persona yang saya sebutkan tadi. Persona ni pun dah launching masa 5 hari bulan Ogos hari tu. So, sebelum saya nak ceritakan dengan lebih lanjut dengan model yang Persona ni, saya minta anda semua boleh tolong bantu saya like page Facebook saya Proton Petaling Jaya Zainul Alias, dan YouTube saya Proton Petaling Jaya Zainul Alias juga. Okey, selepas ni saya akan cerita berkenaan features dan spek untuk kereta Proton Persona baru ni. Okey, jumpa saya selepas ni. Untuk pengetahuan semua, Persona baru ni dia memang ada datang dengan 3 variant spek. Okey. Pertama Persona standard, kedua Persona executive, dan Persona premium. Okey, sebelum ni kita ada Persona manual. Tapi Persona manual memang kita dah stop production. So kita fokuskan kepada Persona untuk model auto saja. So untuk yang depan ni, ini adalah Proton Persona Premium. So ciri-ciri yang dia ada, kalau ikutkan facelift baru, so nampak lebih macam kemas sikit, ala-ala macam S50 sikit lah. Okay. Kemudian logo baru pun kita dah tukar, nampak dekat sini. Grill ni pun kita panggil New Infinite Wave. So baru, dan ada lining silver dekat sini dan dekat sini, untuk menampakkan dia lebih sporty lagi. Dan dia pun ada day running light. Okey, day running light ni pun kita dah ubah nampak lebih kemas lagi. Dan dia fungsi dia memang bila kita on kereta je, memang lampu ni akan sentiasa menyala untuk safety features dia lah. Dan dia pun ada front sensor juga. Okey, front sensor ni kita guna untuk bila kita nak parking depan. So sensor depan ni akan berfungsi bila kita tekan button tu tadi. Ataupun kalau kita on kan front sensor tadi, selain daripada kita parking, kalau kata apa ada objek dia bahagian depan ni, dia pun akan berbunyi lah. Okey. Untuk warna dia, warna pun kita dah bagi warna yang baru. So saya kenalkan dengan warna baru, warna space grey. So warna space grey ni sebelum ni hanya ada pada S70 saja. So warna space grey ni salah satu warna yang paling top sekali orang ambil untuk S70. So kali ni kita akan keluarkan pula warna space grey ni untuk Persona pula. Untuk bahagian luaran dia, kita dah tukar sport rim baru. Okey. Sebelum ni pun dual tone dan sekarang pun dual tone juga, cuma bunga dia nampak lebih sporty lagi, nampak lebih kemas dan cantik. Dan bahagian belakang dia ni nampak warna grey, grey gelap, so nampakkan dia lebih sporty lagi. Rim dia memang saiz 16 inch lah. Okey. Dan bahagian belakang dia sama. Cuma untuk lampu ni kita dah ubah sikit. Sebelum ni dia fluorescent biasa je, tapi kali ni nampak fluorescent dia macam ada warna kegelapan sikit. Nampak macam kereta ni dah lampu ni dah ditinted. Sebab sekarang ni dah jadi trend kan. Lampu kereta belakang mesti nampak gelap sikit. So kita dah tukar baru, nampak dia lebih sporty lagi. Dan spoiler dia pun warna hitam. Dan macam biasa sebelum ni pun sama juga. Untuk emblem dia, sebelum Persona 2018 dia ada logo dia dekat sini. Tapi bila dah 2019 dan 2021 model 2022, kita pun dah tukar kepada Proton. Maksudnya ada tulisan Proton lah dekat sini. Kita dah tak letak logo lagi.
So nampak lebih cantik dan lebih sporty lagi. Okey. Kemudian dekat lips dia ni warna silver lah. Nampak lebih sporty lagi. Okey, kat sini pun grill dia pun honeycomb punya grill lah. Okey. So ini untuk bahagian luaran. So sekarang ni saya akan cerita pula bahagian seat dia dan bahagian dalam selepas ni. Okey, untuk model Persona ni dia pun ada datang dengan keyless entry. Okey, keyless entry ni tadi kalau contoh selain daripada kita nak guna remote, okey, kereta ni dia memang ada remote dekat sini. Tapi dia pun ada keyless. So kalau keyless ni tadi kalau kita nak guna senang saja. Nampak ada button dekat sini. So just tekan button ni saja, automatic kereta kita dah unlock lah. So kalau kata kita nak lock balik, just tekan lock ni balik. Nanti side mirror ni pun akan turun. So kata bersalah satu kemudahan untuk kita gunalah. So selain daripada remote tadi. So tak payah susah-susah kita nak keluar kunci semua daripada bag semua. Just senang aja tekan je button ni tadi. So dah boleh buka. So kalau kata apa nak tutup balik, kita tekan lagi sekali dan tutup dan lock lah. Mesti ada orang kata tanya, kalau kata apa kunci tu kena ada ke apa? Kunci tu memang kena ada berdekatan dengan kita lah. Maksudnya jarak dia lebih kurang dalam 5-10 meter. Tapi kalau jauh memang dia takkan fungsi lah. Sebab kalau kata jauh, kalau kata boleh tekan tadi, memang orang dah boleh masuk kereta dalam lah. Kunci memang kena ada, sama ada dalam poket ataupun dalam beg kita tadi. Okey, so saya ceritakan bahagian dalam pula. Okey, untuk bahagian seat dia, so sekarang ni Persona Premium ni pun dah memang datang dengan leather seat. Ini boleh dikatakan satu kerusi yang sangat leather seat yang sangat mewah, dan kos dia memang mahal, dan biasanya kereta yang betul-betul yang full spec saja baru ada. Sebagai contoh, kalau kata apa kita nak beli kereta mewah yang berharga 100,000 ke atas, baru kita boleh dapat dia ni. Tapi Persona ni pun alhamdulillah, Persona pun ada juga bagi leather. So leather ni kelebihan dia, contoh kalau ada air tumpah ke apa ke, memang dia tak akan serap dan dia tak panas macam leather seat sebelum ni. So nak jaga pun senang. So dia pun nak cuci pun senang. Just spray dan cuci saja. Memang susah sikit lah nak kotor dan senang dijaga. Dan sejuk lah. Kalau macam leather seat lain, dia panas sikit. Okey, kalau kita nak start kereta macam biasa, sebelum kita start, kita kena tekan button dekat sini. Nampak ada button push start dekat sini. So tekan dekat sini, kemudian meter sana akan keluar macam suruh tekan brake dan press ASSB. Kita kena tekan brake dulu, kemudian baru kita tekan push start button ni tadi. Okey, itu kalau kita nak start kereta lah. So selain daripada tu, dekat sini kita ada dekat steering ni, dia memang datang dengan multifunctional steering lah. So dekat sini ada button mode dan untuk voice command. Ini untuk button searching ataupun previous next song ataupun volume kereta. Dan ini untuk mute, untuk mutekan sound dekat radio dan untuk jawab telefon lah. Okey, ini untuk multifunctional steering. Dan dekat sini kalau kita perhatikan, nampak dia ada info bagi tahu ada 3 passenger ataupun ada beberapa passenger yang belum pakai seat belt. So kalau kita nak pakai seat belt, bila kita pakai seat belt saja, automatic nanti dia akan hilang lah. So selagi kita tak pakai seat belt, selagi tu dia akan berbunyi macam kereta-kereta lain sebelum ni juga. Okey, dekat sini kalau ikutkan information yang ada ditulis dekat sini, distance to empty ni, maksud dia berapa kilometer lagi yang boleh jalan. Tapi sekarang minyak kita dah tak ada. So memang dia takkan keluar berapa kilometer lah. Sebagai contoh, kalau kata apa kita isi minyak RM20 ke RM30 ke, dia akan keluar berapa kilometer yang boleh pergi lagi lah. Okey, lepas tu dekat sini kita ada button, macam button info, nampak dekat sini.
Okey, button info ni bila kita tekan saja, dia akan keluar info dekat sini berkenaan dengan journey time ni, maksudnya enjin tu dah berapa minit berjalan lah. So kalau kita nak tekan nak reset balik, just tekan button dekat info ni tadi lama sikit. So nanti dia akan hilang lah. Nampak? Okey. Selain daripada tu, bila kita tekan button info ni tadi, dia akan keluar average speed sekarang ni. Tapi sebab kita tak bawa, dia bentuk digital, so dia 15 lah start dia. So selain daripada tu, kat sini pun dia akan bagi service reminder. Maksudnya dekat sini odometer kita dah 20 km dan lagi 979 km lagi untuk kita pergi servis, ataupun berapa hari kereta ni. Okey. Biasanya kalau kita nak servis 1000 ni, biasanya untuk 1000 km kita kena pergi antara 1000 km sebelum 1000 km ataupun sebelum sebulan lah. So selain daripada tu, ini untuk kecerahan meter dekat sini. Dan ini trip A dan satu lagi trip B. Fungsi trip A dan trip B ni, kalau anda nak tahu, dia salah satu kita nak tahu jarak perjalanan kita. Sebagai contoh, kalau kita nak balik kampung ke apa, kita nak tahu berapa jarak kilometer dia. So dia ada dua slot, trip A dan trip B. So kalau kita nak resetkan balik, just tekan button info ni tadi lama sikit, nanti dia akan reset. Okay. Selain daripada tu, dia akan bagi tahu average fuel untuk 1 km berapa liter minyak lah. Sebagai contoh, sekarang ni dia estimate 7.8 liter untuk 1 km lah. Okey, tapi bergantung pada cara pemanduan kita tadi. Dan kemudian dekat sini button kelajuan, meter kelajuan, dan ini meter RPM. Dekat sini meter setting kita. So kalau kita nak setting apa-apa, trip ke apa ke, dekat sinilah. Untuk metode butak untuk kat sinilah. So kalau kata apa kita nak exit balik, just tekan button ni balik, nanti dia akan keluar. So tekan bawah ni, nampak ada return tu tadi. Ini untuk button select, ni untuk button enter. Dia fungsi dia lebih kurang macam handphone kita lah. Okay. So ini button select. So untuk kita back balik tadi, return, tekan enter. So kalau kita nak tahu sesuatu benda tu, kita nak setting ke apa ke, so return balik, enter. So dia akan keluar balik menu. Okay. Kemudian dekat sini kita ada new radio, Android radio floating. Kalau ikutkan Persona sebelum ni, dia tak ada floating. So sekarang ni new trending, macam Saga pun ada, X50 pun ada, Persona pun kita dah buat baru new floating lah. Okay. Dekat sini saya nak cerita, memang panjang sikit. Selain daripada function radio ni tadi, dia pun ada voice command juga. So fungsi-fungsi voice command ni tadi, selain daripada high proton ataupun button ni tadi, dia pun ada dekat sini. Kita tengok untuk voice command, button untuk sebelah passenger pun ada. Okay. Ataupun dekat sebahagian driver dekat sini pun ada. So maksudnya kalau kita malas nak sebut high proton tadi, kita just tekan button ni lama sikit. So dia akan keluar gelombang macam ni. So kita dah boleh bagi arahan lah. Okay. Kalau kata apa kita tak nak tekan button, kita boleh wake up dia. Kita just cakap high proton. So dia dah dengar lah. So ada keluar gelombang ni saja, kita dah boleh bagi arahan lah. Okay. Exit. Ataupun kita pangkah dekat sini. Okay. Fungsi-fungsi high proton ni tadi, kita boleh tahu apa kegunaan dia. Sebagai contoh, saya bagi sebagai contoh, high proton, who are you? Hi there, I'm Proton. Dia akan bagi tahu apa yang dia boleh gunalah dekat sini. So kalau kita nak tahu lebih lanjut, kita just tekan features dekat sini. Nampak? Dia akan bagi tahu apa fungsi-fungsi high proton tu tadi yang kita boleh gunakan. Macam wake up ni tadi, kita kena sebut high proton. Ataupun kita nak keluar daripada high proton tadi, kita just cakap exit atau cancel. Ataupun kalau kita nak tahu weather, kita just cakap kata how the weather. So dia akan bagi tahu weather.
dan dia akan bagi tahu kita nak tanya date ataupun tarikh atau pukul berapa. Dekat sinilah salah satu VR control dia lah. Selain daripada tu, untuk navigation pun boleh. Sebagai contoh, kalau kita nak buka map, kita just sebut open map, ataupun nak close map pun boleh, ataupun destination pun boleh. Sebagai contoh dekat sini tadi dia pun ada bagi tahu. Okey, kita cancel balik sekejap let's go to my town ke apa ke, just bagi tahu. Tapi biasanya saya tak sarankan lah, sebab kadang-kadang takut dia detect banyak jalan lain. So ataupun nak search nearby, macam nak isi minyak ke, I need fuel, macam tu dia akan terangkan dekat sini. Okey, macam-macam ada, kita boleh tengok dekat sini dia punya features dia. Music pun sama, macam next song ke, random play ke, open USB music ke, dia akan bagi tahu kat sini. Sama juga macam radio pun sama. Kalau kita nak tukar channel je, just cakap tune tu sekian lah. Ataupun kalau kita dah save as a favorite tadi tu pun, kita just cakap play Hot FM, macam tu lah lebih kurang. Okay, ini function untuk voice command tadi tu lah. Okay, kalau ikutkan dekat skrin ni tadi, dekat depan dia akan keluar informasi berkaitan. Sekarang ni kita dekat Petaling Jaya, dia akan bagi tahu weather. Ini pula radio, ini pula navigation. Okey, kalau kita tekan dia akan keluar navigation. Okey, so dekat sini pun tadi pun dia ada untuk music. So music ni tadi untuk sama ada kita nak guna radio ataupun kita nak guna USB, kita tekan dekat USB. Dan kita nak guna Bluetooth, kita tekan kat Bluetooth lah. So kalau kata apa dia cakap kat sini, please connect Bluetooth. So nanti kita connect. Sekejap lagi saya akan terangkan lah macam nak connect. Okay, yang ini pula Joox Player. Okay, Joox Player ni macam sebelum-sebelum ni, kereta ni memang datang dengan online music. So kalau kita nak dengar online music ni tadi, kita kena install software Joox daripada phone kita. So kalau kita nak guna Joox ni tadi, bila kita dah register, so scan je daripada application yang kat phone kita tadi, dia akan keluar kat sini lah. Tapi macam saya cakap, kalau kata apa Joox ni, dia akan music dia hanya apa yang ada pada dia saja. Melainkan kalau anda subscribe lah. Kalau kata apa anda subscribe, tak salah saya, mungkin dia ada harga dia lah. Mungkin dalam ada RM6, ada RM8 pun ada. Dia ada tempoh dia 3 bulan, sebulan, seminggu, 2 minggu pun ada. So nanti dekat dalam aplikasi Joox tu tadi, anda boleh subscribe. Dekat situ dia ada dia punya subscription dia lah, untuk berapa kita nak guna. So bila kita dah subscribe tu tadi, apa music yang ada yang terbaru, terkini, dia memang akan keluar lah. Tapi kalau kata kita tak subscribe, apa music yang ada saja kita boleh dengar. Okey, itu Joox tu tadilah. Okey, dekat sini setting untuk connect. Ni VR ni tadi untuk voice command ni tadi. Okey, kita nak setting. Ini connect pula kalau kita nak on Bluetooth, on Wi-Fi, personal hotspot, ataupun kita nak guna mobile data, ataupun audio ni tadi kalau kita nak tukar bunyi ringtone ke ataupun bass ke. So kita boleh tukar. Ini display brightness mode, kita nak letak manual, brightness kita boleh adjust sendiri, ataupun kita letak auto pun boleh. Auto maksudnya bila kita letak as auto, nanti brightness mode dia akan jadi lain. Maksudnya bila daytime tu jadi lain, nanti bila malam dia pun akan jadi lain. Okey. Dan kemudian kat sini ada sistem. Sistem ni kalau kita nak tukar jam, macam untuk 12 jam punya format ataupun 24 jam punya format pun ada terpulang pada anda. Ini notification, kalau ada apa-apa bunyi sound ke apa, untuk notification dia akan keluar dekat sini. Ini pula untuk storage. Okey, storage dia akan bagi tahu berapa storage yang kita dah guna dekat sini. Okey, ini about ni sistem yang digunakan lah. Okey, selain daripada tu dia pun macam handphone juga, kita boleh slide ke tepi, kita boleh guna apa aplikasi yang ada kat sini. Sebagai contoh Joox ni tadi, ataupun phone ni, kalau kita boleh tekan phone ni, bila kita dah connect Bluetooth tadi, apa yang ada dekat dalam phone ni tadi, sebagai contoh kita ada call orang sebelum ni, dia akan keluar. Dan ni contact bersama.
Bila kita dah synchronize, kontak yang dalam handphone kita ni akan keluar dekat sini. Ataupun kalau kita tak nak save pun tak apa, kita just tekan button dial ni tadi, dia akan keluar macam keypad untuk kita dial lah. Okey. Kemudian media ni sama juga tadi, dia akan keluar bentuk music, USB ataupun radio. Itu untuk button media. Ni foto, kalau kita ada USB ataupun folder yang kita dah simpan kat dalam ni, kita nak tengok gambar pun boleh. Ataupun yang ni pula team ni pula, kalau kita nak tukar apa tema yang ada kat dalam ni, nak warna apa, dia ada banyak pilihan dekat sini. Dan screen saver pun sama, kita nak tukar mana satu kita nak tukar, ataupun nak tukar jam ke, macam tu lah lebih kurang dia. Okey. Kemudian ini video. Okey, video ni pun sama, bergantung pada USB. So kalau kita cucuk USB, apa yang ada kat dalam movie yang ada tu, kita boleh tengok lah daripada screen ni tadi. Okey. Yang ni weather lah. Ni weather ni pun kita boleh tengok. Tapi biasanya ramalan je lah. Selain daripada hari ni, macam Selasa, hari Rabu, dia akan bagi tahu dekat sini weather yang ramalan dia. So kat sini pun kita boleh tukar city kalau nak nak tambah bandar lain lah selain daripada Petaling Jaya ni tadi. Okey. Macam video ataupun media ni tadi, kalau kita nak dengar daripada phone kita memang kena on Bluetooth lah. Macam kita nak nak jawab telefon ke, kita kena on Bluetooth lah. Okey, selain daripada tu, dekat sini kita pun ada map navigation. Macam saya cerita tadi, kalau kita nak guna map, kita just tekan button map tu tadi, ataupun kita boleh bagi voice command juga. So fungsi map ni lebih kurang sama lah macam Waze. Kita boleh type address, ataupun kita pun boleh tengok apa dia akan recommend, macam Proton ni ke, kat mana parking lot yang terdekat ke, ataupun stesen minyak yang terdekat ke, atau favorite yang kita dah save tadi. So navigation ni bukan sekadar navigation semata-mata, dia memang akan detect traffic dan juga long distance dan short distance lah. Tapi macam saya cakap, kalau nak guna map ni tadi, saya tak sarankan guna voice command lah. Kita just type saja, sebab takut nanti apa yang kita nak cari tu, takut nanti dia akan keluar banyak tempat. Okay. So nak exit, tekan balik back ni button. Yang ni QD link. Okay, QD link ni adalah salah satu fungsi kalau kita nak guna mirror link lah. So apa fungsi dalam phone kita ni tadi, boleh keluar gambar dekat sini. Macam kita nak tengok movie ke, ataupun apa-apa application yang ada kat dalam phone kita, dia akan keluar gambar dekat sini lah. Ini function satu lagi button untuk aircon. So kat sini, selain daripada button dekat sini, dekat screen ni pun ada, kita just tekan button kat sini. So dekat sini ada mode, nampak? Dekat sini pun kita ada boleh tekan lah. So fan level semua dekat sini. Nampak? Selain daripada dekat sini, dia pun ada function lain. Dekat touchscreen ni pun kita boleh adjust aircon kita. Untuk circulate ke, untuk temperature ke pun ada. Biasanya Persona tak ada function macam ni. Sekarang ni dia pun ada function sebelum ni, terbaru, untuk kita nak naikkan fan level dia. Okay, ini bab screen yang ada. So dekat sini, kalau kita tengok, ada button hazard, dan ini button lock. Okay, kita tekan aircon, nanti dia akan menyala lampu ni, nampak? Kalau lampu biru ni maksudnya gas tu dah jalan lah. So kat sini kita boleh adjust temperature dia. Nampak? Nak sejuk lagi ke, nak panas sikit ke, pulang pada anda, ataupun dekat sini pun kita boleh adjust. Okay. So ini button untuk aircon, dan ini untuk yang touch screen ni tadi. So dekat sini kita dah penambahbaikan, nampak lebih sporty lagi. So lebih kurang macam S50 juga. Dekat sini nampak ada butang tambah ataupun tolak, just pusing saja untuk fan level. Dan ini untuk aircon, kalau kita tekan button ni, gas akan keluar. Kalau kita tak tekan, lampu tak menyala, maksudnya gas tak keluar lah. So kita kena tekan lah. Yang ni pula untuk button heater dekat belakang. Kalau menyala, maksudnya heater belakang tengah berfungsi lah. Ini mode untuk kita tukar mode
mode aircon tu lah. Sama ada angin tu keluar dekat sini ataupun dekat bahagian kaki, ataupun kaki saja. Dengan ni dekat bahagian depan lah. Okey. Yang ni pula circulate lah. Kalau lampu ni menyala, dia circulate lah. Okey. So recommend kena tekan button ni untuk dia circulate. Okey. Ini pula untuk temperature dia tadi. Okey. Dekat sini kalau saya perasan, saya nampak ada 3 button. Okey. 3 button. Kalau kita zoomkan sikit, nampak dekat sini, dekat dia punya pembuka ni, kalau ada lambang macam fork ni kan, ini maksudnya bila lambang macam ni, sekejap, nampak tak? Okey, lambang macam ni untuk radio ni lah. So tak boleh untuk cas. So kalau ada lambang nampak macam bateri ni kan, bateri ni fungsi dia untuk kita cas lah. Cas telefon ke ataupun tablet lah. Okey, USB tambahan lah. Yang ini pula konsol extra compartment. Biasanya untuk kita letak phone ke kan. Biasa kadang-kadang kita drive, so kita nak cas pun, kita just letak dekat sini pun boleh. Ataupun nak letak kad ke, tak senggung punya kad ke pun boleh. Dekat sini pula ada 3 button. Satu yang saya cakap tadi untuk front sensor. Kalau kita tekan button front sensor ni, automatic logo dia akan keluar dekat signal dekat meter ni tadi. Nampak ada button. Kalau kita off, dia hilang. Kalau kita tekan, dia menyala. So untuk function yang front sensor tadi tu lah. Yang ni pula traction control. Ni pun untuk ESC off lah. Yang ni pula button eco. So kalau kita tekan button eco, dia akan keluar eco mode dekat sini. Nampak, kalau kita tekan off, dia off lah. Okey. Ini gear knob baru. Nampak dia dah bagi lebih kurang sama macam X70. Nampak lebih kemas dan cantik lagi. Dan dekat sini nampak ada ruang untuk kita letak barang-barang kita. Sebagai contoh, bulat ni mungkin untuk cup holder lah. Macam air kan, air kita beli dekat McDonald ke Starbucks ke apa, kita letak kat sini. Ataupun dekat sini pula botol. Nampak dia ada 2 dekat sini. Botol macam botol untuk mineral besar dan untuk botol mineral kecil. Dia ada ruang dekat sini. So kalau kata apa kita tak ada beli ada air ke botol ke apa ke, kita boleh letak barang lain lah selain daripada situ. So lebih mudah dan lebih praktikal lagi. Okey. So selain daripada tu, dekat sini kompartmen dia. Okey. Dan dia datang dengan 6 airbag. Airbag dekat sini satu, dekat passenger satu, kemudian dekat curtain bag ni, dekat curtain ni pun ada satu, dan di bahagian seat tepi sini pun ada. So ada 6 lah. Ada 6 airbag. Okey. Dan kemudian dekat sini dia pun dah ubah suai. Nampak macam kita panggil apa, baru punya, lebih kurang macam Saga dan X70. Nampak lebih cantik. Kalau tak, sebelum ni hanya ada 2 lampu saja. Tapi sekarang ni dia ada button baru. So dekat sini kalau kita tekan untuk bila kita buka pintu ni tadi, dia akan keluar lampu lah. Lampu untuk sebelah kanan, dan sini untuk lampu sebelah kiri dia, dan ini adalah mic. Kemudian dekat bahagian sini pun dia dah bagi cermin untuk bahagian driver, dan ini untuk passenger lah. So kiri kanan boleh tengok cermin lah. Kadang-kadang ada pemandu wanita, dia memang suka tengok cermin. So kita memang sediakan untuk driver je, untuk driver sekali. Bukan semata-mata untuk passenger saja. Okey. So saya akan cerita pula untuk keluasan bonnet ni dekat bahagian belakang pula. Untuk bahagian seat ni, kalau ikutkan seat ni memang kita boleh turun lah. Okey. So kalau cara-cara kita nak turun dia, kita just tekan button yang ada dekat tepi ni. Nampak? Button yang dekat tepi ni. So atas sikit. Button ni kita tekan dan kita turunkan. Okey, sama juga macam dekat sebelah sana. So kalau kita nak turunkan, button dekat sebelah sini lah, tekan dan turunkan. So kita boleh letak lah barang muatan panjang. Okey.
Kemudian dekat belakang ni kita selain daripada USB dekat depan tadi, untuk passenger pun kita ada bagi juga. Nampak ada dua dekat sini. Ada dua. So boleh charge lah. Okey, dan ada satu lagi untuk kita simpan barang kompartmen. Dan ada soket tambahan. Soket tambahan lah. So kalau kita nak tambah apa-apa soket untuk kita guna. Okey. Okey, untuk bonet ni tadi, kalau kita nak buka, okey, selain daripada buka button dekat situ, dekat sini pun dia ada button dia juga. Sebagai contoh, kalau kita nak buka bonet ni tadi, kita kena unlock kereta ni dulu. Kemudian kita tekan button hold ni lama sikit. Nampak? Bila dah hold lama sikit, nanti automatic bonet ni akan buka. Tu salah satu function lah. Okey. Ataupun kalau kata apa kita tak nak guna dekat button ni, sebagai contoh kalau kita nak buka bonet ni tadi, kita tekan unlock ni dulu. Just tekan button dekat bawah ni je, dah boleh buka. Macam mana nak buka bonet, memang hanya ada button dekat sini saja. Dia dah tak ada lagi dekat depan. Okey. Kemudian nampak, kalau nak dibandingkan dengan sedan-sedan yang lain, untuk keluasan bonet dia, memang saya tak nafikan lah, memang Persona adalah nombor 1. Memang sangat luas dan kita boleh letak barang muatan panjang. Untuk kita kena turunkan seat yang saya tunjuk tadi, memang sangat luas. Dan dia punya keluasan dia lebih kurang dalam 510 liter. So sangat luas lah. Seat pun boleh turun lagi. So dekat sini kalau kita tengok kat mana tayar spare dia, kita tengok, kita buka sini, dekat bawah ni ada tayar spare dia dan jack dekat sini. Dekat sini pun kita boleh simpan barang lah. Kalau kita nak ada simpan barang-barang yang tak diperlukan ke apa ke, ataupun tool set kita apa ke, kita letak kat bawah ni pun boleh. Okey. So ini keluasan yang untuk Persona ni lah. Memang sangat luas lah daripada segi untuk sedannya segmen. Okey. So kalau Persona standard, harga dia cuma 47,300. Kalau Persona standard sebelum ni 46,100. Tambahan 1,000 tapi banyak yang dia dah ditambahkan. Executive pula sebelum ni 52,200. Sekarang ni 52,511 ringgit dan 83 sen. Kalau Persona Premium sebelum ni 56,394 ringgit. Sekarang ni hanya 57,649 ringgit dan 63 sen. Tapi bukan itu saja. Sekarang ni walaupun harga dia 57,000 saja, kita tetap ada sambung lagi untuk promotion sales tax rebate. So sales tax rebate ni kalau ikutkan untuk Persona standard, dia bagi 600 sales tax rebate, dan Persona executive daripada Persona standard tadi daripada 47,000 tolak 600 dah tinggal dalam 46,300. Kalau kata apa Persona executive tadi daripada 52,500, sales tax rebate ada 700, so tinggal 51,800 saja. Dan untuk Persona Premium 57,649 tolak 900 sales tax rebate. Sangat tinggi 900. So tinggal 56,600 lah, lebih kurang macam tu. So tuan-tuan jangan tunggu lagi, harga dah murah, 56,900 saja untuk segmen yang banyak kita dah tambah dengan sebelum-sebelum ni. Okey. So untuk keterangan lanjut, kalau kata tuan-tuan anda dan tuan-tuan semua masih tak faham lagi, boleh call saya dekat nombor 012-369-4541. Dan saya minta jasa baik anda semua. Selain daripada video Persona ni, nanti saya akan buat video lain selain daripada model Persona. Mungkin ada model Saga, Iris, S70, S50. Dan bukan video spek saja, kemungkinan saya akan cerita
tutorial ataupun cara-cara untuk kita lepaskan loan. Apa dokumen yang perlu kita buat. Okey? So minta anda semua tolong support page saya. Anda semua boleh tolong like Facebook page saya Proton Petaling Jaya Zainul Alias, ataupun anda boleh subscribe channel YouTube saya Proton Petaling Jaya Zainul Alias. InsyaAllah segala apa informasi tentang berkaitan Proton akan ada kat dalam tu. So minta anda semua boleh tolong saya untuk subscribe Facebook saya dan YouTube channel saya. Kalau anda perlu untuk jumpa saya pun boleh. Anda boleh call saya ataupun WhatsApp saya akan cuba terangkan melalui phone ataupun WhatsApp. Nombor telefon saya tadi 012 369 4541. Okey? Terima kasih.